day job versus dream job. Bunga raya cantik tersemat, dipetik gadis di tepi titik. Doa dibaca, memohon rahmat. Moga majlis diberkati ilahi. Bagi memberkati majlis, dijemput saudara Muhammad Arifuddin bin Sarangat untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jelas suara saya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang maha mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kami segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, ya Allah ya rahman ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimu ke atas majlis webinar kami pada hari ini yang bertajuk Quitter Day Job versus Dream Job yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Arifuddin bin Sarangat di atas bacaan doa itu tadi. Sebelum kita ke slot seterusnya, izinkan saya memperkenalkan seberingkas tentang tetamu jemputan kita pada hari ini. Nama diberi Encik Muhammad Fahmi bin Sarangat berasal dari Kota Tinggi Johor. Beliau merupakan anak pertama daripada 6 adik-beradik. Pemegang ijazah Sarjana Muda Sains Statistik di UKM Bangi pada tahun 2000 sehingga 2003. Beliau merupakan Ketua Jabatan Matematik di MRSM Kepala Batas pada tahun 2019 sehingga 2020 dan kini beliau merupakan Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar MRSM Lenggong. Seterusnya, merupakan pencapaian beliau yang beliau miliki yang di-Pertua Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Perak pada tahun 2018 sehingga 2020 dan juga Ahli Majlis Perwakilan Nasional Pertubuhan Ikram Malaysia 2018 sehingga 2020. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Fahmi bin Sarangat, Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar MRSM Lenggong untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis, Saudari Siti Nur Iliana binti Alizani. Boleh dengar suara saya? Boleh jelas? Okey, jelas. Okey, yang saya muliakan dan saya hormati Puan Nur Izzati binti Kamaluddin selaku pensyarah subjek Professional Development UiTM Puncak Alam, semua barisan kepimpinan mahasiswa UiTM Puncak Alam, lebih spesifik dalam program ni program saya difahamkan program pendidikan, dan semualah siapa-siapa yang masuk dalam grup ni.
tak kira lah background pendidikan atau sebagainya. Jadi saya ucap terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan sepatah dua kata ataupun berkongsi sedikit sebanyak pengalaman yang saya ada kepada adik-adik semua yang ada di hadapan saya. Semua saya boleh anggap sebagai adik-adik, boleh Jadi saya mulakan dengan kalimah yang mulia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya bakal sampaikan ini mudah difahami. Saya cuba untuk menggunakan bahasa yang mudah untuk disampaikan, dan sekiranya ada mana-mana kesukaran untuk faham, bolehlah kita berbincang, dan mudah-mudahan Allah bantu kita lah untuk faham. Dan yang mana-mana baik daripada saya ni bolehlah dijadikan panduan, dan sekiranya ada kekurangan saya mohon maaf. Dan saya sentiasa terbuka kepada kritikan dan teguran daripada audien untuk bagi pihak saya untuk tambah baiklah dari masa ke masa, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT dapat kita teruskan sesi pada petang ini. Ini adalah sesi yang pertama kali saya pun terkejut juga, tiba-tiba dijemput untuk menyampaikan webinar ni kan. Selalunya just mesyuarat-mesyuarat biasa je, tapi ni agak bunyi, nampak kelihatan agak formal semua orang muka macam formal, macam serius, cuma senyum sikit. Okay, nice, semua senyum ni semua nak jadi cikgu ni kan. Siapa nak jadi cikgu? Angkat tangan. Saya. Ada yang tak angkat tangan dia nak jadi lain ke? Okay, nak tu. Saya. Alright. Okay, nice. Jadi saya terus kepada slide saya, boleh Saya nak jadi perompak. Oi, jangan. Ya Siapa dia tak keluar Dia dekat mana button present Ya, dekat present dah. Bawah sekali belah kanan. Sebelah kanan Ya. Okey. Mana apa nama button tu? Nama button tu present now. Sebelah 3 titik. Oh, present now. Okey. Ya. Alright. Okay, nampak tak skrin ni? Nampak. Nampak lah. Okay. Okay, saya teruskan Saya tengok tadi ada yang jadi pengetua Bagus tahniah. Bagus, tahniah. Siapa yang jadi pengetua tu satu idaman yang realistik sebagai seorang guru. Okay, so saya tengok tajuk ni kan, day job versus dream job. Saya pun sebenarnya tak faham juga benda maksud dia ni kan. Tapi kita tengoklah sama-sama apa yang kita boleh kupas lah. So apa yang saya difahamkan, ni antara 4 objektif lah yang mungkin saya boleh kongsikan. Yang pertama iaitu berkongsi pengalaman dan cabaran kerjaya pendidikan. Kemudian bagaimana saya mengadaptasikan kehidupan kampus dan profesion keguruan. Kemudian aspek persediaan dunia kerjaya, dan mungkinlah saya guna bahasa saya sendiri ni, kerjaya impian versus kerjaya secara hidup. Mungkin tepat pun betul pengurusi majlis? Okay. Okay, tadi pengurusi majlis telah kongsikan sedikit sebanyak tentang biodata diri saya. Saya tambah sikit lagi sebab mungkin ada banyak di sebalik biodata saya ni, saya boleh cerita sikit teruslah pengalaman apa yang saya ada dalam pendidikan yang lebih kurang 15-16 tahun. Ini nama penuh saya dilahirkan 6 Januari 1981, umur 39 tahun di Hospital Sultan Aminah Johor Bahru, dan berasal daripada Kedai Tinggi Johor, Felda Loheng Kedai Tinggi Johor, dan anak pertama daripada 6 orang adik-beradik.
Ini sedikit pengalaman saya di Maktab Rendah Sains Semarang. Sebagai seorang pelajar pada tahun 97-98, kita 45, seterusnya Malaysian Taiping, Paisalak, Parit, Kuala Batas dan sekarang di Lenggung. Jadi pengalaman saya ni lebih banyak berkisar ataupun realitinya di MRSM. Bukan di sekolah-sekolah harian dan bukan juga di sekolah berasrama penuh. Tapi walau bagaimanapun, sesi berkongsi-kongsi pengalaman bersama rakan-rakan yang berada di sekolah-sekolah harian dan SBP sedikit sebanyak membantu saya lah untuk terus move on dalam dunia MRSM. Kemudian ini adalah maklumat isteri saya, Nur Faizah binti Siddiq, umur 39 tahun, pensyarah di Kolej Profesional Mara Seri Iskandar, berasal dari Pahang, dan kami mempunyai 4 orang anak, dan insyaAllah dalam masa seminggu 2 ni akan lahirlah anak yang kelima insyaAllah. So ni keluarga kecil saya. Ni ambil gambar masa PKP baru ni, raya masa PKP tak boleh balik kampung, so duduk rumah. Bayangkan macam balik kampung lah. Okey, sedikit latar belakang pendidikan saya. Sekolah darjah 1 hingga 6 di Sekolah Kebangsaan Pusat Bandar Loh Heng. Ini adalah kawasan Felda untuk makluman adik-adik semua. Kawasan Felda yang saya berada di sini pada umur 5 tahun 1985. Pada masa tu elektrik tak ada, air tak ada, jalan pun tak ada. Jadi cabaran yang cukup mematangkan saya lah sebagai seorang insan yang terus belajar. Kemudian sekolah menengah tingkatan 1 hingga 3 di situ juga. Kemudian dapat belajar tingkatan 4, 5 di MRSM. Seterusnya matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini adalah program matrikulasi yang pertama diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan. Sebelum ni matrikulasi diuruskan oleh universiti-universiti ataupun asasi sains. Ini adalah batch yang pertama lah yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian saya dapatlah belajar tentang ijazah sarjana modul statistik di UKM Bangi. Untuk makluman semua, walaupun saya belajar statistik ni pasal matematik ni, saya bukan faham pun. Baru-baru ni je saya faham apa yang saya belajar dulu. Maknanya itulah dikatakan proses belajar. Dulu kita dapat tu kalau tak faham, is okay. Lambat laun bila tiba masanya kita akan faham insyaAllah. Bila realiti tu berada di hadapan mata kita dan kita cuba menyingkap kembali apa yang telah kita belajar dulu. Seterusnya diploma pendidikan. Saya sebenarnya masa jadi cikgu, saya tak ada apa-apa kemahiran ataupun kelayakan ikhtisas untuk menjadi guru. Saya menghentam je jadi cikgu. Jadi budak-budak yang jadi first batch saya tu pun tak tahulah, nasib diorang lah. Yang betul-betul lah, yang tak betul tu pandai-pandai diorang lah. Tu kelemahan saya lah sebab saya tak ada diploma pendidikan. Yang mungkin adik-adik di hadapan saya ni ada benda tu. Ada satu kekuatan dan kelebihan lah. Jadi di dalam program diploma pendidikan ni lah saya belajar bagaimana untuk mengendalikan kelas, untuk mengajar teknik-teknik pengajaran, teori-teori pendidikan yang sebagainya yang akhirnya kita apply sehingga hari ini. Dan sebenarnya teori-teori pendidikan ni semakin berkembang dan macam-macam teknik pengajaran yang kita boleh gunakan as long as dia boleh mencapai objektif. Okay, dan sekarang ni masih belajar lagi lah, tak habis-habis lagi ni. Sambung tentang teaching mathematics di USM Pulau Pinang. So insyaAllah ada rezeki habislah sikit lagi Okay, dan saya juga suka sibukkan diri saya dengan penglibatan masyarakat. Sebab guru ni, dia kalau kita lihat zaman dulu guru ni adalah satu profession yang cukup disanjung oleh masyarakat. Disebabkan guru-guru pada masa tu memang betul-betul hidup dalam masyarakat. Betul-betul membangunkan masyarakat daripada pelbagai aspek. Menjadi individu rujukan dalam masyarakat setempat. Jadi penting untuk saya sentiasa sibukkan diri saya untuk libatkan diri dalam masyarakat, terutama macam melibatkan diri dengan NGO ataupun non-government organisation yang saya libatkan diri ni yang bernama IKRAM. Kemudian saya juga terlibat dengan setiausaha kawasan rupa tetangga yang mana di sini lebih rencam rakan-rakan yang ataupun ahli yang saya jumpa. Sebab saya percaya lebih ramai manusia kita jumpa, dia lebih mematangkan kita. Sebab manusia ni dia pelbagai macam-macam beragam perangai. Jadi bila kita bersabar dengan perangai manusia ni, insyaAllah akan ada sesuatu yang baik untuk hikmah untuk diri kita. Dan dalam masa yang sama, di samping saya mengajar di sekolah kerajaan, saya juga menjadi ahli lembaga pengurusan sekolah
iaitu Sekolah Rendah Al-Hidayah Seri Iskandar, yang mana ini adalah sekolah yang tidak mendapat apa-apa bantuan kerajaan, yang perlu diusahakan sendiri, dana perlu dicari dalam bentuk sumbangan, zakat, dan apa-apa saja, yuran dan sebagainya yang perlu kita cari untuk memastikan sekolah ni berjalan dengan lancar, mencapai objektif, dan semua kaki tangan dan guru mendapat gaji yang sewajarnya. Jadi penglibatan dalam masyarakat ini bagi saya penting sebagai seorang guru, supaya kita tidak dilihat janggal dalam masyarakat, supaya kita ni sentiasa hidup dalam masyarakat. Jadi saya fikir bukan guru saja, semua orang, terutama yang berada dalam profession pendidikan, sama ada pensyarah, guru sekolah tadika, guru sekolah menengah, sekolah rendah, ataupun mana-mana college dan sebagainya, mesti pastikan diri kita bersama dengan masyarakat. Kita berada dengan denyut nadi masyarakat. Okey, seterusnya saya petik kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, kerana mereka hidup bukan di zamanmu. Betul tak adik-adik? Sebab dalam dunia yang serba canggih ini, perubahan akan sentiasa berlaku dengan pesat. Kalau kita tidak berubah, maknanya kita akan ketinggalan zaman dan kita sendiri akan diubah oleh suasana. Jadi penting dalam dunia pendidikan, saya percaya adik-adik semua mempunyai potensi yang sangat hebat untuk menjadi seorang pendidik. Jadi kita kena didik anak-anak bangsa kita sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman 2020, zaman abad ke-21, kita tidak boleh gunakan teknik mengajar sama seperti cikgu kita ajar 15-20 tahun dulu. Kalau dulu, kalau kita boleh singkap, boleh tanya mak ayah kita macam mana cikgu mengajar dulu, kan, macam-macam lah. Sebab saya yakin juga dalam kalangan peserta yang ada pada hari ini yang memang background ibu bapa mereka memang guru ataupun pensyarah ataupun orang yang terlibat dengan pendidikan. Jadi sedikit sebanyak dapat gambaran tu. Jadi penting untuk kita ada mindset supaya anak-anak yang berada di hadapan ini kita kena didik sesuai dengan zamannya. Saya akan kupas dengan lebih lanjut lagi lah bagaimana untuk kita sinkro kita punya maklumat ataupun ilmu sesuai dengan zaman. Okey, adik-adik yang saya hormati, ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi denyut nadi kita sebagai seorang pendidik. Intipati penting yang kita kena dapat daripada falsafah pendidikan ini, sebenarnya kita nak kembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Manusia ni dia unik, ada kepelbagaian, dan kita tidak boleh kendalikan manusia ni sama, semua orang sama. Tak boleh. Kalau dalam satu kelas katalah ada 30 orang, masing-masing ada background yang pelbagai, ada perangai yang pelbagai, dan ada pendekatan memahami sesuatu topik tu yang pelbagai. Dan kita kena ada kepelbagaian teknik ataupun pendekatan supaya mesej yang kita nak sampaikan tu betul-betul sampai kepada minda mereka. Kalaupun tidak sampai, sekurang-kurangnya boleh disimpan dalam subconscious mind mereka. Dan akhirnya satu hari nanti mereka akan gunakannya kembali. Dan kita nak anak-anak murid kita ini seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan kepatuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Kita tak nak anak-anak murid kita ni hanya pandai mengira matematik, hanya pandai berbahasa, tapi kita nak juga dia ada emosi yang stabil. Yang bila berhadapan dalam situasi yang mencabar, dia lebih sabar, dia lebih matang. Ini satu pendidikan. Dan kita mahu juga dalam masa yang sama, dia seorang yang aktif bersukan ataupun aktif melibatkan diri dalam co-curriculum supaya satu hari nanti dalam kehidupan sebenar di luar yang sangat ganas itu akan menjadikan dia lebih stabil dan seimbang. Ini yang kita nak lahirkan. Dan kalau kita ajar seseorang pelajar tu tak faham-faham, ajar banyak kali tak faham-faham, jadi tugas kita ialah bersabar, tarik nafas dan ajar kembali. Jangan sekali-sekali kita marah dia, kita malukan dia, kita herdik dia. Itu bukan tugas kita. Tugas kita ialah konsisten menyampaikan mesej dengan penuh
professionalism dan kesabaran. Itu yang boleh saya sebutkan apa yang ada dalam falsafah pendidikan, dan saya akan kupas di dalam beberapa slide yang lain. Ada soalan setakat ni? Dia kalau ikut kajian, dia biasa kalau dengar ceramah ni biasa 10 minit, 15 minit dia tahan, lepas tu dia dah mula cair. Ada soalan? Kalau nak tanya soalan, tanya je. Ada soalan? Tak ada. Belum okey, saya teruskan. Belum ada lagi. Belum ada lagi, bagus. Okey. Saya beriman dengan hadis Rasulullah SAW ini, yang saya percaya semua orang pernah dengar, biasa dengar. Maksud hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariah ataupun wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga ialah anak-anak soleh yang berdoakan kepada kedua ibu bapanya. Ini daripada hadis riwayat Muslim. Jadi saya melihat profesi pendidikan ini tak kiralah di mana medan yang kita ceburi nanti di hadapan, dia adalah satu ruang untuk mengutip pahala yang cukup hebat. Yang mana bayangkan, kadang-kadang bila sebut ilmu yang bermanfaat ni, bukannya ilmu yang ada dalam kelas tu saja, ada macam-macam. Kita boleh terapkan macam-macam nilai kepada anak-anak murid kita ni, di samping nilai-nilai akademik. Yang paling penting ialah soft skill, sabarnya, kan, berfikiran rasional, mengambil kira, consider all factor, mengambil kira semua perkara sebelum membuat keputusan, membuat rujukan yang tertentu sebelum berkata-kata sesuatu. Ini semua nilai-nilai penting yang kita kena didik. Sebab anak-anak muda, anak-anak remaja ni, dia ada sifat yang cepat, yang sangat reaktif. Yang mana sifat ini ada masa-masanya bagus. Tapi kalau kita salah guna ataupun sentiasa kerap menggunakan sifat reaktif ni, dia jadi tak bagus. Jadi penting kita sebagai guru memberikan didikan, memberikan tunjuk ajar ataupun qudwah hasanah, tunjukkan contoh yang baik kepada mereka dengan nilai-nilai ini. Kadang-kadang tak payah ceramah banyak-banyak pun tak apa, kita tunjuk contoh saja, dah cukup. Cakap banyak-banyak nanti budak-budak tak suka. Untuk makluman semua, bakal-bakal guru dekat dalam kelas nanti jangan membebel banyak-banyak, budak-budak tak suka, berdarah telinga dengar cikgu membebel ni, kan. Lagi-lagi suara dia nyaring kan, tinggi, tak tahan. Jadi jangan banyak membebel, kita banyak buat daripada cakap. Ini apa yang kita boleh dapatlah daripada hadis ini. Jadi saya nak tegaskan bahawa ini adalah ruang yang sangat baik untuk kita garap salah satu daripada 3 perkara yang mana amalnya tidak putus-putus. Sebagai contoh, katalah siapa yang mengajar pendidikan Islam ataupun mengajar apa pun, sebagai contoh, dia selalu ingatkan anak murid dia supaya jaga solat di awal waktu, sebagai contoh. Ataupun jaga kebersihan. Kadang-kadang daripada katalah 100 orang kita cakap dekat perhimpunan, ataupun 800 orang dalam perhimpunan kita cakap, tiba-tiba ada seorang je yang dengar dan amalkan apa kita cakap. Sampailah dia besar dan akhirnya akhir hayatnya. Bayangkan apa yang kita sampaikan itu, walaupun sikit nampak macam tak ada apa-apa je, tapi dia punya multiple ganjaran yang akan kita dapat tu sangatlah besar. Ini kefahaman penting yang kita kena ada sebelum kita menceburi dunia pendidikan secara relatif. Okey, kita balik kepada tajuk kita kan, nak dream job, kerjaya impian ke, ataupun kita kerja apa saja yang ada dan sebagainya kan. Saya saja je lah tengok satu slide ni, ada satu kajian buat, what do Malaysian look for in a job. Apa sebenarnya kita nak tengok? Bila kita nak kerja ni nak cari apa sebenarnya? Based on research, dia kata 55% adalah mestilah gaji dengan benefit. Betul tak? Bila kita kerja ni, of course kita nakkan gaji yang selesa untuk kita. Betul Jarang orang kerja ni lillahi ta'ala tak payah bayar gaji pun tak apa kan, tak ada. Biasa mesti orang nak gaji. Kecuali dia memang dah ada kerja utama, kerja yang kedua atau kerja ketiga dia, tu okey. Boleh bagi free ataupun lillahi ta'ala saja. Tapi kerja utama mesti ada gaji dan benefit yang sesuai dengan kelayakan yang kita ada. Okey. Ni pun saya dapat slide ni, saya saja nak tunjuk je lah.
saya nak tengok yang pertama tu lah, 34%. Ni employee. So, employee ni, pekerja ni, so kita expect salary tu akan naik 3 to 6%. Okay, 34% daripada survey yang kita buat kajian telah dibuat, so menunjukkan 24% menjangkakan gaji naik. Jadi sebagai seorang pekerja, of course lah setiap tahun kita nak gaji naik, betul? Kalau boleh kita nak kerja yang naik gaji hari-hari. Ada tak kerja yang naik gaji hari-hari? Jawapannya ada banyak di luar sana kerja yang hari-hari gaji naik. Dari setiap bulan naik, hari-hari naik. Tapi ada juga dalam masa sama dia hari-hari turun ataupun setiap bulan dia turun. Dia boleh turun naik. Jadi based on kajian juga, slide sebelah tu key employer. Employer memang dia 35% dia akan increase salary. Memang dia pun nakkan dia pun kalau boleh dia nak bagi lebih kepada pekerja dia dengan menaikkan gaji. Sebenarnya sebagai seorang employer, majikan dia seronok bila dah boleh bagi lebih, sebab dia tahu dengan bagi lebih ni akan meningkatkan motivasi kerja dalam kalangan para pekerja. Okey, ini pun saya sekadar nak buka minda semua. So saya dapat sumber daripada eduadvisor.my. Malaysian top in demand job. Okey. Yang pertama, kerja yang memang menjadi so demanding, engineering, civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, elektronik dan sebagainya. So bidang engineering ni kalau tengok ramai orang yang masuk bidang ni, belajar susah payah memang untuk dapat kejayaan ni. Dan bagi mereka yang dapat tu memang berbala lah. Yang tak dapat tu dia akan tukar course dan sebagainya macam lah. Okay. Kemudian yang kedua, computer science, system analyst, software developer, applicants, programmer dan sebagainya. Okay, ni sekadar nak tunjuk je. And then ketiga, business, sales and marketing, digital marketing, finance dan sebagainya. So ini antara job yang orang suka juga. Okay, and then agriculture, plantation, estate manager. Dan kalau kita lihat lately sebab zaman COVID ni, bila kita sumber makanan kita semakin terhad, so bidang agriculture ni semakin mendapat tempat, dan ada banyak pusat-pusat ataupun sebagai contoh IKM ataupun IKBN ataupun banyak pusat-pusat lain yang menyediakan banyak kursus-kursus yang berkaitan dengan agriculture ataupun ataupun badan-badan kerajaan ni yang menyediakan. Sebagai contoh dekat Perak ni kita ada PPPNP, Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak, yang menyediakan kursus untuk menanam pelbagai jenis sayur-sayuran ataupun makanan-makanan termasuk dalam nanas dan sebagainya. So benda ni adalah short term punya kursus yang kita sebenarnya sambil-sambil kita belajar, walaupun dalam bidang pendidikan yang kita ceburi ni, kita boleh dia masuk kursus-kursus short course ni untuk kita dapat ilmu dan boleh kita jadikan sebagai kerja tambahan, kerja sampingan gitu. Okay, actuarial science, data scientist, big data, okay, data mining, pricing. So ini pun menjadi pilihan juga. And then chemistry, and then occupational safety and health. Yang ni pekerjaan yang melibatkan safety. Ni pun mendapat tempat yang banyak lah. Terutama yang melibatkan SIRIM ataupun NIOSH di Bangi, ada NIOSH. Ataupun kalau kita lihat di mana-mana tempat sekarang ni, safety adalah sangat penting. Even di sekolah pun, safety first. Sebab banyak hazard yang kita boleh jumpa, even di sekolah sekalipun, yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar. Okay, and then graphic and multimedia design, and then medicine, logistic and supply chain. Ini antara pekerjaan-pekerjaan yang in demand. Okay. Okay, so far ada soalan? Saya bila buka slide ni, saya tak nampak muka you all je. Saya stop sharing sikit. Okay, so far okay, Alright. Oh, ada yang dalam kereta, ada yang bawa pokok, ada yang macam-macam tempat. Oh, nice. Okay.
Saya sambung lagi. Sekejap Okey. Okey. Satu konsep ataupun pemahaman awal yang perlu kita kita pegang. Saya petik daripada surah Hud ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Maksud dia, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semua itu tersurat dalam kitab yang nyata. Okey, untuk ingatan kita bersama sebenarnya semua makhluk yang Allah jadikan dalam dunia ini, tak kira paling besar atau paling kecil, semuanya Allah dah tentukan rezekinya. Termasuklah kita semua. Allah dah tentukan rezeki kita. Rezeki kita kat mana, makan minum kita, sihat bila, sakit bila, semua Allah dah tentukan. Jadi dalam dunia pekerjaan ni kita kena yakin dengan ayat-ayat Allah bahawa Allah yang akan bagi rezeki. Sebagai contoh, rezeki kesihatan ataupun rezeki yang sedang kita cari-cari ni ialah rezeki pekerjaan. Hari ini kan kita semua risau kan, beramai ratusan ribu graduan yang grad dan menganggur, tak ada pekerjaan. Nanti kita akan kupas dekat slide yang seterusnya. So kenapa jadi macam tu? Yang penting asasnya adalah ini. Kemudian saya rujuk juga surah Ali Imran ayat 37. Maksudnya saya petik ayat yang saya gariskan warna merah tu. Maryam menjawab, ialah dari Allah, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan tidak dikira. Allah ni mahalah kaya, sangat kaya, dia beri rezeki kepada sesiapa sahaja yang dia suka. Tak kira orang tu taat kepada perintah dia ke ataupun tak taat ke, dia tetap bagi. Ada ramai je orang yang manusia yang tak taat perintah Allah, tapi Allah bagi rezeki dia sangat banyak. Sangat banyak. Dalam bentuk duit lah, Tapi yelah, rezeki-rezeki yang lain mungkin dia tak dapat. Tapi dari segi duit dia dapat sangat banyak. Dan hari ini kita menilai ataupun duit tu atau mata wang tu menjadi penilaian utama kita kan. Itu satu cabaran lain lah. Okey, kemudian dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah kata, kita biasa dengar surah ni dalam masa sembahyang Jumaat sama ada imam baca surah ni ataupun dalam khutbah. Maksudnya kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia akhirat. Dalam ayat ni sebenarnya saya nak beritahu, bila Allah dah kata rezeki Allah bagi, so tinggal lagi diri kita untuk cari. Nampak tak perkataan cari? Fadhkurullah, ingatlah Allah dan carilah apa yang kamu hajati. Cari, maksudnya rezeki ni mesti dicari. Dia tidak boleh duduk lepak-lepak dekat rumah kan, dekat sofa tiba-tiba dapat kerja. Tak boleh. Dia boleh duduk lepak-lepak dekat bawah pokok, lepas tu tiba-tiba duit datang. Tak mungkin jadi macam tu. Jadi kat sini poin penting ni ialah kena cari. Cari itu mesti diterjemahkan dalam konteks yang sesuai dengan dunia hari ini. Bagaimana cara mencari, apa kriteria yang diperlukan untuk dapat jawatan itu atau pekerja itu. Apa qualification yang diperlukan. Apa nilai-nilai peribadi yang diperlukan supaya kita dapat jawatan itu. Ini kata penting. Memang Allah bagi rezeki, tapi Allah bagi kita kekuatan, kudrat untuk mencari. Okey, dalam masa yang sama, kita semua maklum ada 10 penghalang. Ni antara yang boleh disenaraikan, ada 10 penghalang utama rezeki. Yang pertama, tidur lepas subuh. Ni boleh halang rezeki. Jadi kalau kita tak ubah tabiat ni, jadi rezeki itu susah masuk. Jadi rezeki yang kita sedang fokus ni adalah rezeki dari segi kewangan, dari segi kerja dan sebagainya. Termasuklah rezeki lain. Jadi lepas subuh jangan tidur. Bangun, buatlah benda-benda yang sewajarnya.
And then yang kedua, dosa ni juga menghalang kepada rezeki nak masuk. Jadi kalau kita ada terbuat dosa, tak kira lah besar ke kecil, cepat-cepatlah kita bertaubat. Istighfar banyak-banyak, ataupun kita istighfar guna ada macam-macam bentuk istighfar. Paling simple, astagfirullahalazim, dan ataupun solat sunat taubat dan sebagainya, supaya Allah ampunkan dosa kita dan Allah terus memberi rezeki kepada kita. Kemudian kita gemar ungkit-ungkit pemberian pun akan menghalang kepada rezeki. Kemudian asyik mencanang perihal duit tak cukup lah, ni lah kan. Jadi kita duk mengeluh, merungut duit tak cukup, dan dia pun menghalang rezeki. Kemudian kita berkira untuk bersedekah, walaupun seringgit. Sedekah ni pun akan menambah rezeki. Jadi kalau kita ada sedikit, kita bagi sedikit. Kita ada banyak, kita bagilah banyak. Kalau boleh lah. Banyakkan bersedekah. Latih diri kita, anak-anak kita, satu hari nanti, banyakkan bersedekah. Walaupun 10 sen ataupun 50 sen. Kemudian berkira untuk membantu memudahkan hal yang baik. Kalau kita nak tolong orang, tolong betul-betul. Ikhlas. Tak payah kita berkira, tak payah ungkit-ungkit, tak payah harap orang ucap terima kasih, tak payah harap orang bagi pujian, tak payah. Buat betul-betul. And then riak bila bersedekah ataupun riak dalam pelbagai perkara lah. Nak menunjuk, nak tunjukkan dia tu hebat. Kadang-kadang kita jumpa dalam kalangan kita ni kan, kawan-kawan kita masa sekolah dulu pun. Kan? Ada jenis poyo ni kan yang suka menunjuk, yang nak bajet bagus kan. Kita jumpa kan. Jadi benda-benda macam ni bahaya kan. Dia menghalang rezeki. Kemudian, itulah banyak maksiat, kurang istighfar dan tidak bersyukur. Ini antara benda-benda yang kita kena baiki diri kita dari masa ke masa supaya Allah terus salurkan rezeki kepada kita. Okey. Ni dah setengah jam kan? Okey, kita berhenti sekejap kan? MC suruh berhenti sekejap. Okey. Ada aktiviti sebelum saya sambung Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk majlis kita pada hari ini. So semua boleh buka kamera, saya nak tengok muka-muka semua yang cantik dan juga kacak-kacak belaka. Terima kasih Encik Aziz Hamdan, Encik Ada Kimi. Dan juga saya mahu terima kasih kepada Encik Fahmi bin Sarangat kerana telah hadir untuk hari ini untuk berkongsi mengenai pengalaman dan juga segala yang telah beliau hadapi dalam pengalaman hidup beliau. Okey, jadi untuk kali ini saya nak semua kita bernafas dengan cara yang lebih manfaat, iaitu kita tarik nafas guna hidung dan kita hembus guna mulut. So bila saya kata in, kita tarik nafas guna hidung dan kita hembus guna mulut. Okey, saya dengar tu, boleh tak buka mic sekali? Buka mikrofon. Buka mic. Buka mic. Okey, semua okey, semua ready? Okey. Everybody in. Sorry sis. Okey, everybody in. Out. Okey, semua boleh cukup. Dah baru pelik-pelik dah ni. Dah baru pelik-pelik dah. Okey, jadi apa yang saya nak kongsi pasal kita punya teknik bernafas ni, terdapat kajian daripada NCBI. Dia mengatakan bahawa bila kita bernafas guna hidung dan kita guna mulut, terdapat tiga faedah. Antaranya kita dapat menapis udara yang masuk ke dalam kita punya sistem pernafasan. So macam kita tahu dalam lubang hidung kita ni ada bulu-bulu yang akan menapis partikel-partikel yang berbahaya kepada kita. Kedua, dia akan tukar suhu udara tu ideal dengan suhu badan kita. So kita dapat adapt dengan udara tu. Okay, so kita proceed kepada kita punya beberapa aktiviti. So nama beberapa aktiviti ni ialah treasure letter. So bila saya sebutkan huruf ni, saya nak kita punya partisipan semua untuk tunjukkan barang yang bermula dengan huruf yang saya sebut. Okay? Okay. So kita mulakan dengan huruf B. Buku. Tunjukkan barang. Tunjuk bang, tunjuk. Okey.
Anis tunjuk apa tu ya Anis? Oh tak apa Anis, tak apa. Back to it. Buat lag sangat tu. Arifuddin, barang apa ya awak nak tunjuk? Besi. Nampaknya kita punya penceramah juga menunjukkan apa tu? Dia apa? Bo. Oh, bo. Oh, Mana? Ya, Bilal. saya suka. Kita guna dua bahasa. Okey, Farizuddin, bedak. Oh, bau wangi lah Farizuddin. Okay, Amalia, bantal. Jangan pegang je bantal tu, jangan baring semua Okay, so kita proceed kepada huruf kita seterusnya. Saya nak huruf K. Okay, apa benda? Hebat. Oh, Anis kacamata. Comel kacamata. Oh, Syakir. Kayu. Kertas. Oh, Cik Fahmi, Cik Kertas, okey. Kacamata. Kapcai. Oh, Syakir awak pilih sendiri. Kapcai. Oh, Syakir kacak. Kapcai. Cik Arifuddin kacai. Kayu. So, Kain. Pak Rizudin kenapa blur gambar awak? Aku tak sponsor. Okey, kacamata. Okey, terima kasih semua kerana telah participate dalam aktiviti yang saya anjurkan ini. So, saya berikan semula kita punya pentas kepada Encik Fahmi. Terima kasih. Ada soalan lagi nak tanya? Saya ni takut syok sendiri cakap seorang-seorang. Slide ada banyak, 53. Nak bagi habis sejam ni kan? Nak bagi habis cepat kan? Sebab nanti hujung nanti kita ada sesi Q&A. So, diorang akan jumpa soalan dulu nanti. Okey, saya habiskan slide dengan laju Okey, terima kasih Cik. Saya habiskan slide dengan laju. Okey, saya sambung Okey. Tadi kita dah tengok konsep. Okey, seterusnya kita sebenarnya percaya bahawa people have all the resources they need to succeed. Betul tak? Kita ada semua resources ke depan mata kita. Handphone ada, internet ada, kita ada pelbagai facilities yang ada sekeliling kita. Kita ada bangunan-bangunan ataupun jabatan-jabatan kerajaan yang banyak boleh membantu kita untuk dapatkan maklumat, dapatkan kemahiran. Ada banyak resources di sekeliling kita. Cuma kita nak dengan tak nak je. Nak dengan tak nak je. Sebab Allah dah sediakan semua untuk kita. Dan dekat Malaysia ni Alhamdulillah semua benda ada. Kita nak dengan tak nak guna je. Semuanya terpulang kepada diri kita. Okay? To achieve their desired outcome. Okay. Kemudian, ni nak tunjuk je mindset untuk berjaya ni benda kita kena ada. Matlamat kena jelas. Okey? Kalau boleh semua kita ni kena ada apa kata? Kena ada big picture. Kita nak berjaya macam mana? Kita kena ada satu gambaran. 10 tahun lagi kita akan jadi apa? 20 tahun lagi kita akan jadi apa? Di mana bidang yang kita nak tambah maklumat, apa kursus-kursus yang mungkin kita boleh pergi. Itu benda-benda yang kita kena jelas. Okay? So of course landasan kena tepat. Kalau kita nak jadi engineer, kan, takkan kita ambil kursus-kursus katalah kulinari, kan. Jadi kena sesuai, landasan kena tepat, kena sesuai. And then keberkatan, aspek-aspek keberkatan tadi pun saya sebutkan pada peringkat awal tadi. Okay? Dalam hidup ni of course memang hidup ni perlukan duit. Walaupun dan semua benda perlukan duit, tapi dalam masa sama aspek keberkatan juga sangat penting. Sebab tu kita pun baru-baru ni isu tentang ketel halal, daging halal dan sebagainya, kan. Ini pun antara cabaran-cabaran bila aspek integriti tu kurang dan keberkatan tak ada di situ. Jadi dalam dunia pendidikan ni kita nak lahirkan manusia yang mampu ada integriti dalam keadaan yang sebegini. Sebab kalau macam saya cakap boleh lah, kan.
kita kena integriti. Tapi bila kita berada face to face dengan situasi tu, kan, sebelah duit, sebelah apa dan sebagainya kan. Jadi apa ganjaran-ganjaran di depan mata ni, kat situ akan teruji keimanan kita. Kita nak integriti ke tidak integriti. Okey, kemudian usaha berterusan, terus berusaha. Selagi kita hidup, jadi macam tadi falsafah pendidikan, selagi kita bernyawa, nyawa di kandung badan, usaha mesti dilaksanakan. Sebab kita kena baiki diri kita dari hari ke hari. Walaupun sedikit ada penambahbaikan, ia tetap kena dibuat. Usaha mesti dilakukan untuk menambah baik diri kita daripada satu tahap ke tahap yang lebih baik. Okay. Dan seterusnya cabaran-cabaran yang datang ke depan ni kita kena pandai mengurus. Kita tak tahu apa nak datang ke depan, tapi salah satu kriteria ataupun kaedah mengurus cabaran ni Allah sebut dalam Quran juga dengan sabar dan solat. Ini penting. Sabar dulu. Jangan react dulu, tapi sabar dulu dan baru kita akan nampak jalan-jalannya di lain situasi. Kemudian solat tu penting supaya bila cabaran datang kita terus ngadu kepada Allah, minta Allah tolong. Cakap terus terang dengan Allah apa masalah kita. Beritahu. Ini salah satu benda ataupun cara untuk kita reduce stress dalam diri kita. Saya baru-baru ni saya kongsikan juga dekat Perak ni ada satu biasa dengar Tanjung Rambutan yang Hospital Bahagia Tanjung Rambutan betul So dekat situ saya dipahamkan antara pesakit yang paling ramai ialah guru. Jadi anak-anak adik-adik di depan saya ni pun sedia maklum kalau kita berada dekat sekolah macam-macam jenis pelajar ada. Kadang-kadang cikgu ni dia punya caring dia lebih ataupun dia terlalu memikirkan sangat benda-benda yang ada di depan mata dia sehingga dia membawa kepada membahayakan diri dia sendiri ataupun menyebabkan dia stres ataupun menyebabkan kemurungan atau menyebabkan macam-macam lah jenis anxiety yang berlaku dalam diri dia dan akhirnya masuk hospital gila. Jadi kadang-kadang itu cara kita mengurus cabaran, cara kita mengurus stres diri kita. Okay? Yes, of course, untuk membuat keputusan nak pilih profession apa kan dan sebagainya, of course kena ada minat lah. Minat mesti nombor satu. Kalau masuk bidang pendidikan, kita mesti betul-betul minat untuk membina manusia. Kena ada minat. Of course, capability, kemampuan yang sewajarnya. Katalah kita nak menjadi gurus pendidikan jasmani dan kesihatan sebagai contoh, apa capability atau kemampuan yang perlu kita ada. Qualification yang kita kena lengkapkan diri kita. Dan kita lihat apa peluang-peluang yang ada. Ini tiga kriteria penting dalam membuat keputusan. Okey, minat ini datang daripada macam-macam cara lah. Of course daripada pendedahan, kita tengok orang, kita nampak, kita lihat, kita libatkan diri dalam sesuatu perkara tu dan kita minat dengan benda tu dan kita nak jadi benda tu. Of course pengalaman, kita pernah mungkin minat mengajar orang dan sebagainya, so ada pengalaman-pengalaman saja menyebabkan dia jadi minat dan akhirnya minat-minat ni terus bertambah dan membara dalam diri kita. Of course interaksi dengan rakan-rakan guru ataupun jumpa guru-guru lama ataupun mak ayah kita adalah guru dan jiran-jiran kita adalah guru. Jadi interaksi dengan mereka menambah minat kita untuk menjadi guru. Dan of course pembacaan. Membaca daripada mana-mana tulisan-tulisan mereka-mereka yang pakar dalam pendidikan menjadikan kita sangat minat dalam bidang pendidikan. Of course tadi saya sebutlah kelayakan, peluang dan kemampuan. Okay, so orang yang berjaya ni, the daily habits of successful people, yang pertama sekali dia mesti ada daily goal setting. Hari-hari dia dah set. Dia peruntukkan satu masa. Sebagai contoh macam saya di sekolah, saya sampai sekolah, saya dah set what to do, things to do. Kita setkan 10 minit pertama apa kita nak selesaikan hari ni dan kita listkan. Mungkin ada 5, mungkin ada 6 perkara. Dan akhirnya kita tick satu persatu benda yang selesai. Dan akhirnya kita pulang dalam keadaan yang cukup gembira setelah semua requirement telah selesai. Ini daily goal setting mesti ada. Be result oriented. Okay? Berorientasikan result and outcome. Apa kita buat tu, apa outcome ni, kita kena jelas. Bila kita masuk kelas, sebagai contoh kita nak mengajar satu subjek, dia mesti ada learning outcome. Kalau sekarang kita panggil learning standard, apa yang kita kena sampaikan. Sekarang mungkin adik-adik di depan saya ni dah start buka di SKP, dokumen standard pembelajaran tu dah buka, dah tengok apa yang patut diajar dan saya percaya telah belajar benda tu. Dan kita kena jelas apa yang kita kena sampaikan dalam masa mungkin 1 jam dan apa outcome yang kita harapkan daripada aktiviti yang kita buat dalam kelas. And then of course be people oriented. Kita ni sebagai seorang manusia yang bergelar guru, kita tak boleh seorang-seorang.
kita mesti, kehidupan kita tu akan lebih bahagia bila bersama dengan manusia-manusia lain. People oriented. Sekarang ni macam cuti sekolah, bila COVID, pelajar tak ada kat sekolah. Hati saya gundah gulana. Sebab saya tak berjumpa pelajar. Jadi hidup saya ni memang sentiasa mesti bergelumang dengan pelajar setiap hari. Fikirkan pasal pening, sakit pening dia, makan cukup tak cukup, kan? Pergi sekolah on time kita, kejut subuh setiap hari, sembahyang sama-sama mereka. Ini benda yang hidup bersama saya. Jadi saya adalah manusia yang perlukan orang lain. And then stay health oriented. And then stay honest. Ini nilai-nilai ataupun ciri-ciri, 5 ciri yang menunjukkan orang itu adalah orang yang percaya. Jujur ni sangat penting dalam banyak perkara. Kadang-kadang kita ni pun dengan diri sendiri pun tak jujur. Jadi kita kena latih lagi, baiki diri supaya jujur dengan sesiapa sahaja yang kita jumpa. Ataupun dalam keadaan-keadaan yang mendesak, si nilai kejujuran tu akan teruji. Okay. Then 2 important challenges. Ask yourself daily. Yang pertama, how can I do better? Setiap hari tanya diri kita. Kadang-kadang kita bagi servis hari tu macam tak best. So apa yang patut saya buat supaya jadi lebih best? Supaya penyampaian saya tu betul-betul diminati ramai. Bila saya masuk kelas, pelajar ternanti-nanti kehadiran saya. Sebab ada sesuatu dalam diri saya. Nanti kita kena baiki. Kita kena tanya diri kita. How can I do more? Ini penting. Kita ni bila dekat sekolah, dekat pusat pendidikan, kerja memang sangat banyak. Sebab nak bina manusia ni banyak kerja. Itu, ini, dari segi teknikal, dari segi itu, ini kan. Banyak benda kerja-kerja yang kita kena buat. Yang kita kena pastikan dia berjalan dengan begitu baik sekali. Dan kita kena tanya diri kita, cukup ke ni? Apa lagi yang kita kena buat supaya betul-betul capai objektif? Ni benda-benda dua soalan penting yang kita kena tanya setiap hari supaya kita sentiasa menjadi guru yang sentiasa energetik. Dia tidak putus semangat, tidak putus idea. Sentiasa dilihat ceria setiap hari. Sebab kita lihat ramai guru dah mula give up. Kat sekolah ni ada macam-macam jenis cikgu. Ada yang dah malas itu, ada yang dah malas ini, ada yang buat itu, ada macam-macam lah, niaga Tupperware macam-macam lah. Jadi dia dah macam-macam fokus. Jadi dia ada rencam juga cikgu ni macam-macam perangai dia kat sekolah. Okay. Dan kita semua maklum bahawa hidup ni adalah pilihan. Okay. Ada 3 C dalam hidup ni. Choices, chances and changes. Okay. You must make a choice to take a chance or live with never change. Life will never change. Okay. Hidup ni adalah pilihan. Untuk menjadi guru yang cemerlang adalah pilihan. Untuk menjadi guru yang kurang cemerlang juga adalah pilihan. Kita yang memilih. Untuk menjadi guru yang sangat rajin, bekerja balik lewat lebih masa adalah pilihan. Untuk menjadi guru yang sangat sayang kepada anak muridnya juga adalah pilihan. Untuk menjadi guru yang suka berniaga, meniaga karipap, meniaga ni pun adalah pilihan. Tak ada masalah. Ini saya nak beritahu ni, tak salah yang meniaga, tak ada salah. Cuma jangan mengganggu tugas hakiki. Itu je. And then change, kita mesti berubah. Kalau kita tak berubah, kita akan diubah oleh zaman. Jadi teknik pengajaran, tools yang kita gunakan untuk mengajar mesti berubah sebab dia cakap jodoh lah diorang ni sama-sama nak masuk. Okey. Ni akan ada soalan. So kalau kita tidak berubah, kita akan diubah. Jadi hari ini pelajar memang sangat pandai, sangat mahir menggunakan gadget dan sebagainya. Jadi cikgu-cikgu pun kena mahir juga. Okey. Saya lajukan. Okey, ni saya tengoklah satu dekat artikel dekat surat khabar ni, saya petik So ni adalah Datuk Samsudin Bardan, pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia. Dia kata ijazah bukan lagi lesen untuk mendapatkan impian. Untuk mendapatkan kerja impian. So maknanya ni cabaran sekarang. Berbeza pada zaman tahun 80-an, kita lihat mak ayah kita atau atuk kita, diorang ni masa tu ialah zaman ramai pergi belajar luar negara sebab itu berbondong-bondong pergi. Masa tu SPM pangkat 2 pun boleh pergi. Masa tu memang yang dapat pangkat 1 yang biasa-biasa pun semua boleh pergi ke luar negara. Kemudian zaman ekonomi meleset tahun 90-an, 98, masa tu orang semakin pandai, semakin bijak, tapi peluang dah kurang. Nak pergi dah tersekat. Sekarang ni kalau baru-baru ni saya interview guru-guru untuk masuk ke MRSM, kita perlukan 100 lebih orang je calon kekosongan.
Tapi yang datang interview, yang isi borang permohonan lebih kurang 70,000 permohonan untuk jadi guru. Kita nak 100 orang je. Bila saya pergi interview, semua calon pointer 3.8, 3.7 dan ke atas. Dari segi pointer kita tak ada masalah. Memang semua excellent. Okay? Cakap bahasa Inggeris, most of them cakap bahasa Inggeris sangat bagus. Kan? Banyak. Jadi kita rambang mata, tak tahu nak pilih mana sebab semua hebat-hebat. Jadi ini satu fenomena yang sebenarnya dari satu aspek baguslah untuk negara kita, sebab guru-guru yang bakal dipilih nanti adalah guru-guru yang daripada orang yang betul-betul cemerlang dan sangat qualified. Dan interview yang kita buat itu pun bukan sekadar interview saja. Kita ada latihan fizikal, kita ada macam-macam lagi lah, public speaking dan sebagainya. Jadi macam aspek kita nilai untuk memilih seorang guru. Kalau dulu mungkin jadi guru ni kan, silap-silap, ya tak payah interview pun dapat. Itu dulu. 20 tahun dulu, tapi sekarang tidak. Okey, kita lihat ni B40 paling ramai mengganggu. Ini pun kajian juga buat. B40 ni pun definition dia berbeza-beza ikut negeri. Kalau negeri Perak ni dia rendah sikit lah. Kalau dekat Selangor, KL ni, kalau pendapatan isi rumah bawah RM9,000 sebulan itu pun B40 itu kalau kat KL. Tapi kalau kat Perak ni mungkin rendah lagi lah, RM5,000 atau RM4,000 itu bagi B40. Tapi kat KL dia RM9,000. Pulau Pinang, Johor Bahru, itu nilai dia. Jadi ialah paling ramai mengganggu. Ini maklumat ni sekadar nak tunjukkan saja. Ini ada seorang pelajar seni kulinari UiTM Puncak Alam. Dia tempat orang kan. Okey, so dia kata kat sini dia menganggur lebih setahun sebelum membuat keputusan untuk bekerja secara masa di sebuah kilang buat gula-gula. Saya bila baca artikel ni, bagi saya okey je kan, tak ada masalah. Niaga gula-gula ke apa benda ke, kerja kilang ke, tak ada masalah kan. Cumanya ialah bagaimana kita melihat satu benda tu. Dan sebenarnya buat gula-gula ni pun kalau betul-betul kena gaya boleh kaya raya. Walaupun dia bukan bidang dia kan. Tapi ini bagaimana kita melihat lah. Kita nak share. Dia ada satu sharing juga. Si Suhaza suka ditegur, merimaskan majikan. Ni pun saya percaya taklah semua kan, tapi memang kadang-kadang ada dalam kalangan pekerja-pekerja yang baru ni, dia jenis tak makan tegur melenting, tegur merajuk. Ada jenis gitu. Jenis generasi sekarang ni kita panggil apa? Generasi strawberry, senang lebam. Kita panggil, adalah orang kata generasi strawberry. Kena tegur sikit lebam. Itu belum kena lempang lagi. Kalau kena lempang lagi teruk lebam. Okay, saya masa kecil-kecil dulu makan pelempang tu biasa kan, sebab tu saya sebut perkataan tu. Ini pengarah urusan Wonderland Primary. So dia kata graduan ni sebilangan, dia melihat sebilangan bukan semua lah, tidak ada idea mengenai perjalanan operasi sebuah syarikat. So mana bila kita nak kerja dekat satu syarikat, kita pun mungkin tak cukup homework kaji tentang apa sebenarnya objektif, visi dan misi syarikat tu, apa sebenarnya dia punya mission syarikat tersebut. Jadi mungkin tak cukup maklumat. Okay, kemudian kadang-kadang mereka tidak datang dengan package teknikal seperti kemahiran komunikasi ataupun kebolehan berfikir di luar kotak. Ini kemahiran-kemahiran yang kita kena ada. Sebab tu dalam kita belajar ni, kita jangan fikir pasal study nak jawab exam je. Bukan macam tu. Kita kena libatkan diri dengan pelbagai aktiviti yang ada di sekeliling kita. Untuk sharpen kita punya skills ataupun communication. Komunikasi ni bukan bercakap macam berteh jagung sahaja bukan bercakap lancar, fluent dalam bahasa Inggeris. Bukan itu saja. Kadang-kadang body language pun main peranan. Bila bos kita bagi arahan, ketua atau pengetua bagi arahan, body language kita dah menunjukkan kita menolak kerja. Tak nampak eager kita menerima kerja dan menerima cabaran. Ada bagi alasan, saya tak tahu. Tak boleh bos, saya tak boleh buat, saya tak tahu. Kan? Kita tak boleh cakap depan pengetua, depan bos kita tak boleh buat, kita tak tahu. Kita kena ambil cabaran dan belajar. Kalau tak tahu, belajar dan buktikan yang kita boleh buat dalam masa yang begitu cepat. Ini penting, nilai-nilai ini yang kita kena ada. Kemudian adalah satu berita dekat Malaysia kini ni, saya petik graduan menganggur. Masalah siapa? Masalah graduan ke? Masalah universiti ke? Atau masalah majikan? Ini kita kena tanya diri kita lah. Bagi saya tak suka salahkan orang lain. Saya akan salahkan diri saya sendiri. Kenapa saya tak qualify untuk jawatan itu? Saya tanya diri balik, apa yang tak cukup dalam diri saya ini? Dan saya kena baiki. Okay, saya search juga lah pasal 10 best part-time jobs. Okay. Kerja part-time ni ada 10, disedarakan dalam ni, ada 10. Yang pertama, home tutor.
event staff, food service staff, freelancer, direct sales, photographer, retail store assistant, cafe, promoter, YouTuber. Okay, part-time job ni, kalaupun kita dah ada pekerjaan yang utama, kalau katalah pekerjaan utama kita tu bukan dream job kita lah. And then sebenarnya kita boleh buat secara part-time kerja yang kita minat sebagai contoh. Saya nak kongsikan juga lah pengalaman saya. Saya pernah jadi home tutor sebelum menjadi guru ni, yang mana pendapatan saya lebih mahal daripada gaji saya sebagai seorang guru pada masa tu. Home tutor, kita datang rumah ke rumah. Kalau dekat KL, Kajang, Bangi tu, saya duduk kat situ dulu. Diorang rate kat situ boleh belajar, kalau belajar matematik 1 jam diorang boleh bayar RM25 ataupun RM30 sejam. Jadi saya perlukan 2 jam petang, 2 jam malam. Katalah saya dapat RM25, 2 jam petang dengan 2 jam malam. Jadi petang saya dapat RM50, malam saya dapat RM50. Jadi sehari tu saya dapat RM100 home tuition. 1 jam mengajar bukan lama pun. Buat 3 soalan matematik, kembangkan, explain step by step, dah sejam habis. Sekejap kan. Jadi sebab pagi tak boleh buat pasal pagi ada kelas kan, budak-budak pergi kelas. Jadi petang dengan malam je ada. Jadi student saya hanya ada beberapa orang saja yang saya rotate setiap hari sampailah cukup sebulan. Pendapatan tu lebih besar daripada pendapatan kerja sebagai seorang guru secara formal di sekolah. 8 hingga 5 petang. Berbeza, lebih mahal daripada gaji seorang guru. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya boleh. Kita nak dengan tak nak je. Kalau katalah kita ada kemahiran apa, sebagai contoh kita ada kemahiran taranum Quran atau mengaji Quran. Kita boleh pergi mengajar di rumah-rumah. Ramai je orang di luar sana yang malu nak belajar Quran, yang dah berusia, malu nak belajar Quran, yang perlukan perkhidmatan secara private di rumah. Boleh je, ramai. Kalau kita betul-betul rajin dan fokus, kita boleh dapat apa yang kita nak. Freelancer sekarang ataupun food services, orang pergi Grab lah, orang pergi Grab Food, Food Panda dan sebagainya, pun juga boleh menambah pendapatan. Cuma balik pada soalan asal yang awal saya kata tadi, nak dengan tak nak je. Kita ada semua resources. Nak dengan tak nak, kita kena tanya diri kita sendiri. Yang kita tak nak tu pasal apa? Kita nak macam mana? Itu kena tanya balik diri kita. Okay, skills pun kita kena tambah. Okay? IKM sebagai contoh, atau Giat Mara. Ada banyak skills yang ditawarkan secara percuma. Sebagai contoh, skill untuk pendawaian elektrik. Okay, kursus 3 hari. Percuma, bagi makan siap. Okay, boleh pergi ya. Kalaupun kita nak jadi seorang cikgu, it's okay what. Katalah kita guru bahasa Inggeris. Okay what, ujung-ujung minggu kita buat wiring ke rumah orang. Okay kan? Boleh je sebenarnya. Tapi kena ada ilmu lah, kena belajar. Jadi skill kita kena cari, belajar. Dan sebenarnya banyak skill yang percuma kita belajar kat negara kita ni. Itu yang saya balik kepada slide yang awal. Kita ada semua resources di Malaysia ni. Okay, and then boleh contoh macam proofreading. Kita mahir dalam English. Grammar kita bagus. Dan kita boleh proofread mana-mana buku yang nak diterbitkan, dicetakkan, kita boleh gunakan. Ini sebagai contoh, saya cuma sebut je. Terpulang, tuan-tuan atau pelajar bakal-bakal guru di hadapan saya ni sendiri tahu apa talent masing-masing. Carilah. Dan carilah peluang, carilah ilmu untuk tambah. Okey, sekarang saya buat pasal YouTube. Ni pun 10 richest YouTubers in Malaysia. Saya pun tak kenal diorang ni tau. Yang saya kenal Syami diorang. Sebab Maya Toteng. Yang lain saya bukan kenal sangat, tapi diorang ni dah kaya raya dah sebenarnya. Sebab diorang ada skills, mungkin dari segi editing ataupun buat video dan sebagainya, dan pandai dari segi, yang saya pun tak tahu benda apa nak sebut, tapi mereka ada ilmu di situ. Dan ada kreativiti dan ada bakat di situ. Jadi, dan kita pun tak pernah tahu, 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, kita pun tak pernah tahu YouTube ataupun mana-mana channel online ni boleh buat duit. Main game pun boleh buat duit dan sebagainya. Kita tak pernah tahu pun. Ini antara pekerjaan-pekerjaan yang tak pernah difikirkan akan wujud dan akhirnya wujud. Dan kita lihat banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang akan dijumutkan ataupun ditiadakan akan datang. Sebagai contoh, yang bekerja sebagai sebagai receptionist ataupun cashier ke ataupun apa ke di kaunter-kaunter bank. Sebab sekarang semuanya guna ATM, automatic teller machine, ataupun cash deposit dan sebagainya, semua menggunakan machine 24 hours boleh access. Jadi tak perlukan orang bekerja. Okay, ini contoh. Kita tengok Syami ni pendapatan dia, estimated earning last 30 hari 4.7, 4,700 USD. Kalau kali dengan duit Malaysia ni berapa? 20,000 kot. Saya tak tahu lah 20,000 sehari ke ataupun sebulan ke. Tapi banyak lah tu kan. Jadi ini, dan kita pun akui memang dia ada bakat.
walaupun ada ramai producer filem ada bagi komen-komen tak puas hati pasal Syahmi ni kan, dan tak boleh apa, yang penting dia ada orang minat. Dan kadang-kadang kita komen ni kadang-kadang ikut sedap kita juga, saya pun tak tahu lah kan itu. Tapi maknanya dunia dah berubah, orang ada selera-selera terhadap entertainment ni pun dah berubah. Jadi dia pandai ambil peluang dan akhirnya dia dapatlah benefit. Okey, ni pun last antara slide saya yang terakhir. Saya nak beritahu sebab kita ni semua orang muda dan saya nak beritahu tentang hutang. Hutang ni benda yang bahaya. Nanti sedangkan kita sebagai mahasiswa pun kita dah ada hutang paling tidak dengan PTPTN ataupun dengan mana-mana badan yang kita berhutang. Okey. Dan biasanya bila kita dapat pekerjaan ni, benda pertama yang kita nak beli ni kadang-kadang kereta, handphone, benda-benda yang ni kan, yang menyebabkan kita terperangkap dengan hutang yang banyak. Jadi penting dan sebagai seorang guru, bakal guru, mahasiswa, pergilah banyak kelas-kelas pengurusan kewangan yang baik. Contoh macam dianjurkan oleh AKPK, banyaklah badan-badan NGO yang anjurkan pengurusan kewangan, pergilah belajar. Sebab kita ni, sebab sekarang ni kalau kita tengok pendidikan tentang kewangan ni kurang jadi sebab tu dalam silibus baru KSSM sekarang ni, kurikulum baru standard sekolah menengah, sekolah rendah, dimasukkan elemen-elemen tentang kewangan. Bagaimana mengurus kewangan, bagaimana menguruskan hutang ataupun disebut juga pasal takaful, pasal insurans. Jadi dah didedahkan daripada awal. Pasal credit card. Jadi ini nak bagi pendedahan sebab kita ni masa sekolah memang tak tahu dia pasal benda tu. Jadi sekarang ni dah didedahkan. Dan mementingkan kebendaan ni pun kita kena ni lah, dia sebenarnya berbalik pada hati kita lah. Kadang-kadang kita ni terlalu beli handphone, contoh macam iPhone 12 Plus kan, harga pun sampai 4-5 ribu kan. Saya rasa baik beli motor, tapi ada orang rasa baik beli handphone kan, terpulang. Tapi benda ni kadang-kadang kita kena clear yang mana keperluan, yang mana kehendak. Okey. Kemudian kadang-kadang kita ni ada satu, kita perhatikan dalam kalangan kita ni ada yang suka berhutang. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kadang pinjam RM5, sebulan tak bayar-bayar. Member ni nak pinta segan kan. Jadi benda ni daripada kita muda, kecil kita dah mula ada tabiat yang tak bagus ni, berhutang dengan orang. Kadang-kadang kita memang ada duit pun, tapi kita suka nak pinjam orang juga. Ni pun kita kena tengok hati-hati. Sebab nanti bila kita dah start pegang duit banyak, dah start boleh buat pinjaman bank dan sebagainya, kita akan terjebak. Dia hutang ni akan membeningkan kepala. Kita tengok tahun 2015 Jabatan Insolvensi ni, orang yang diisytiharkan muflis ni banyak daripada pinjaman peribadi. Kemudian sewa beli kenderaan, kemudian perumahan. Ni antara 3 sebab penting lah sebab orang jadi muflis. Satu lagi macam rumah sekarang ni mahal sangat kan, betul? Jadi kalau dekat bandar-bandar KL, Selangor, rumah tersangat mahal dan menjadi bebanan kepada orang muda seperti kita untuk beli rumah. Tak mampu. Rumah pun kadang-kadang sampai RM500,000 rumah teres tingkat. Gila, aku nak bayar sampai RM2,000 lebih sebulan. Mana cari duit, gaji pun RM2,000. Jadi ini yang menyebabkan kita terperangkap dengan hutang. Kadang-kadang orang kata, rumah kena beli, baik beli rumah kan. Tapi kadang-kadang kita tak tahu kita punya status atau kemampuan kewangan. Okey, jadi kita tengok yang mana kalau kita rasa perlu sewa, kita sewa, tak payah beli. Jadi benda ni lah kita kena belajar dalam, saya tak nak jelas detail kat sini lah. Ini saya nak beritahu tentang, ada kait mengait juga lah dengan profession keguruan. Sebab cikgu-cikgu ni ramai juga yang berhutang. Ramai cikgu yang berhutang, termasuklah saya. Termasuklah saya. Jadi penting untuk menguruskan hutang ni dengan baik. Supaya kita tak terjejas. Bila kita mengajar tu kadang-kadang kita nampak ada seorang cikgu tu nampak kusut dia muka yang pergi sekolah kan. Rupanya dia memang banyak hutang. Sebab tu mengajar pun performance pun makin down. Budak pun entah ke mana kan. Outcome pun entah ke mana. Jadi benda macam ni penting supaya kita boleh urus lebih awal. Okay, and then PTPTN tengok Ini apa masalah juga ni yang pinjam PTPTN. 700,000 yang pinjam PTPTN tak pernah bayar. Ni sebab bila dah biasa berhutang ni, dia padahal dia ada duit tapi tak bayar. Dia lupa budak-budak yang baru nak masuk universiti ni nak buat pinjaman, nak pakai duit kan. Jadi dia kena bayar lah. Bayarlah berapa yang dijanjikan sebulan berapa kan, bayar. Supaya orang yang nak meminjam akan datang boleh belajar, sama belajar. Ni memang tak nak bayar. Bukan kerja, masing-masing kerja dah hebat-hebat lah tapi tak nak bayar. Ini masalah. Okey. Kita tengok ni punca utama orang berhutang. Sebagian besar saya dah sebut lah. Hilang pekerjaan. Sekarang ni macam contoh macam
Bila dah musim COVID, banyak orang hilang pekerjaan. Jadi orang terpaksa berhutang. Terpaksa sebab nak hidup betul. Terpaksa berhutang. Kemudian perbelanjaan perubatan, ini orang yang mungkin tak plan betul-betul dari segi perlindungan takaful atau insurans, dia tak ada, tiba-tiba dia sakit ketika perlukan duit yang banyak. Tak ada duit. Apa lagi? Bank lah. Paling teruk pinjam dengan Along. Ini memang paling teruk lah. Memang kita pun tahu bahana dia macam mana kan. Okey, ini pun dah sebut tadi pasal muflis, antara yang paling besar ialah pinjaman peribadi. Ini kena jaga-jaga. Industri hutang, bank ni adalah satu industri hutang. Tak kira lah hutang halal atau hutang haram. Dua-dua adalah hutang yang halal di sisi kerajaan Malaysia. Tapi ada dua, satu Islami, satu konvensional. Dua-dua industri hutang yang sangat bahaya. Okey, so last slide saya ialah, so kita daripada mula ni, walaupun kita ada sikit-sikit duit, kita mulakanlah simpanan, saving. Simpan sikit-sikit pun tak apa, yang penting menyimpan. Dan sebab kita perlu ada target. Saving kita ni untuk retirement, untuk emergency plan, untuk vacation. Kena ada saving lah sikit. Kena nanti anak-anak nak sekolah, kena duit, takkan nak pinjam-pinjam saudara mara. Malu kita kan, segan. Jadi kita kena adalah planning. Jadi, ni slide saya yang terakhir. Lepas ni mungkin daripada soalan-soalan yang mungkin relevan boleh ditanyakan. Saya tak pasti apa yang saya sampaikan ni meet our requirement atau tak. Cuma ini yang saya rasa saya boleh sampaikan. Dan kesimpulan yang boleh saya katakan di sini ialah it doesn't matter dream job ke ataupun day job ke. Yang penting sekali asas atau fundamental bagaimana kita melihat pekerjaan ini dan apa peluang-peluang yang ada dan bagaimana. Itu yang paling penting sekali. Kadang-kadang kerja apa pun yang kita buat sebenarnya sepatutnya tak menjadi masalah apa pun. As long as dia benar-benar kita buat dengan betul-betul ikhlas. Dan saya jumpa dekat tempat saya, ramai yang ada degree yang bekerja sebagai kerani. Kalau ikutkan kelayakan gaji dia tu bolehlah sampai 2,000 lebih kan. Tapi dia memilih untuk menjadi kerani dan dia membuat kerjanya sangat hebat. Memang sama level dengan qualification yang dia ada. Tapi apakan daya, skim gajinya lebih rendah daripada yang biasa. Tapi kualiti pekerjaan yang dibuat tu sangat hebat dan kita sangat kagum dengan, cuma kita simpati, kita pun tak boleh nak bagi duit kita kat dia kan. Tapi sebab sistem majikan yang bagi sistem gaji yang rendah untuk dia. Disebabkan jawatan tu memang untuk jawatan yang berkelayakan rendah. Tapi kerja yang dibuat tu super, memang hebat. Saya jumpa ramai yang bekerja sebagai kontraktor pembersihan, membuat kerja sangat hebat, sangat kagum. Membuat ataupun kontraktor yang uruskan makanan, membuat kerja sangat hebat. Ini benda-benda yang boleh kita belajar ataupun yang penting sekali asas ataupun apa pegangan yang kita pegang bila kita bekerja tu. Wallahualam, so saya buka kepada mungkin soalan nak tanya. Terima kasih kepada Encik Fahmi bin Saragat di atas perkongsian yang amat bernilai dan juga bermakna bagi kami. Jadi saya ambil masa ini untuk saya beri masa selama 3 minit untuk para hadirin menulis soalan di chat box ingin apa yang tanya kepada Encik Fahmi. Jadi saya nanti selesai waktu 3 minit saya akan ajukan soalan tersebut kepada Encik Fahmi. Terima kasih. Saya kerja kedai kucing. Best, saya suka kucing. Arif Hakimi kedai kucing. Dekat 7-Eleven, mantap. Mesti ada ramai pelajar MRSM dalam ni kan? Cuba angkat tangan sikit. So, pelajar MRSM. Tu dia angkat tangan MRSM mana? Kalau ada lah. Oh, SBP. Mantap. Izati.
Ada orang jawab, saya sekolah atap je. Ada tak? MSN Berseri. Okay, Omar MSN Berseri. Tanya. MSN Berseri Perlis. MSN hebat ni. Okay, soalan-soalan sampel pun tak apa. Luar topik pun tak apa. Saya cuba tak jawab kan. Kalau tak boleh, saya catat. Besok saya jawab. Ada tips tak untuk manage masa untuk buat dua kerja? Dia macam ni lah. Saya belajar tentang pengurusan masa ni dengan seorang CEO, sekarang ni dia CEO PPPNP, Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak. Dia kata, hanya orang yang sibuk saja boleh manage masa. Jadi sebab tu saya punya jadual, saya memang akan sibukkan dengan macam-macam. Kan? Maksudnya, termasuk sekali dengan family dan sebagainya kan. So memang kita masuk dalam schedule kita, hari ni kita buat apa, kita plan dan sebagainya, kita masuk dalam kita punya planner. Kita nak buat apa. Nak buat kerja part time sebenarnya boleh je, kita memang ada masa pun buat part time. Kan, itu macam kata lah tadi, macam proofread ke apa ke, kerja 7E ke kan. Apa-apalah kerja, kalau nak jual burger ke, buatlah, tak ada masalah. Buat je. Dan settingkan dalam jadual betul-betul. Masa ni, jadi jadual tu sharekan dengan ahli keluarga ataupun siapa, kalau isteri-isteri lah. Tunjukkan, okay, hari ni saya buat apa, hari ni saya buat apa. Jadi, pasangan kita ataupun ahli keluarga kita akan faham apa yang kita sedang buat. Jadi dia akan support kita. Kan? Itu benda-benda macam ni lah. Itulah kalau saya macam itulah. Jadi jadual saya, jadi ahli keluarga atau at least anak-anak pun kadang-kadang sama-sama membantu untuk membuat saya, membantu saya membuat keputusan. Contoh macam nak pergi cuti mana-mana kan. Dia sama-sama masuk dalam planner. Kan? Okay, jadi inilah. Kita manage macam tu je. Sebenarnya bukan dua kerja, banyak kerja boleh buat. Sebenarnya orang perempuan hebat dia boleh buat kerja 5-6 kerja dalam satu masa. Orang lelaki kena belajar pada orang perempuan. Orang perempuan ni dia boleh sambil-sambil masak, dia dengar radio, sambil-sambil tu dia basuh kain, sambil-sambil tu dia lipat kain lah benda kan. Lepas tu dia balikkan ikan, tak angit pun kan. Contoh, macam mak kita kita belajar macam tu lah. Okay, any advices for future teachers like us? Okay, yang pertama nasihat kepada guru. Guru ni bila saya pergi interview yang pertama sekali guru ni dia mesti smart. Kalau cikgu lelaki tu handsome, rambut kemas, cara pakaian kemas, baju side power, ni first impression. Budak-budak nak tengok kita. Ingat tak ada masa kita sekolah dulu, ada tak cikgu yang selekeh? Ada tak? Ada kan? Ada tak cikgu yang kemas? Ada kan? Kita suka yang mana? Ada tak cikgu yang busuk? Ada kan? Yang suka korek hidung depan kelas pun ada kan? Jadi kita jangan macam tu. Ini semua, kita sebagai guru ni kita kena perform. Walaupun di belakang tabir kita ni hampir je kan? Tapi di depan budak mesti perform. Okay? Kita kena jaga image ni. Alamak dah turun sikit. Apalah belajar tinggi-tinggi tapi kerja macam ni je. Bagi pendapat Encik sebab macam mana kita nak handle benda ni. Sebab benda ni akan efek mental kita juga. Okay, saya tengok sekarang ni kita punya falsafah menuntut ilmu tu dah lari tau sebenarnya. Kita ni belajar memang betul-betul sekarang ni lah. Kita belajar tu memang kita nak dapat pekerjaan yang baik. Tapi sebenarnya asas kepada menuntut ilmu tu bukan itu sebenarnya. Asas kepada menuntut ilmu tu memang untuk meningkatkan kualiti diri. Barulah yang lain tu akan datang. Jadi kalau niat kita mula-mula tu dah tak betul, kita memang niat sebab universiti bukan tempat untuk memastikan kita dapat kerja tau. Itu bukan kerja universiti. Itu bukan kerja universiti. Universiti adalah tempat untuk melengkapkan apa keperluan-keperluan yang kita perlukan. Dapat kerja, tak dapat kerja itu bukan kerja universiti. Tadi saya timbul persoalan. Okey, kerja, masalah majikan ke, masalah pelajar ke, masalah universiti. Sebenarnya dia balik kepada diri kita. Kalau diri kita ni kita cuba baiki daripada masa ke masa, aspek-aspek yang sepatutnya kita baiki, insya-Allah rezeki itu akan datang. Ini kita nama menjemput rezeki. Tak payah kita nak kejar rezeki tu. Kita baiki diri, dia akan datang. Okey, kemudian multitasking, okey betul kalau dapat environment dengan orang sekeliling pula tak okey apa yang patut buat. Yang ni biasa, lumrah. Kita dah dapat kerja yang kita suka, tiba-tiba kawan sekerja pula tak apa-apa. Kan? Kita tak apa selesa dengan cara dia. Ataupun kita dapat bos yang mungkin annoying ke ataupun suka marah-marah ke.
Ini memang cabaran. Kita tak akan dapat, sebenarnya bila kita dapat satu benda yang kita kata nak, kita akan tak dapat benda lain. Kita tak akan dapat semua benda. Akan ada benda yang kita dapat dan akan ada benda yang terkorban. Jadi tugas kita ialah macam mana kita nak adapt ataupun nak terima semua keadaan dan baiki diri kita seadanya. Sebab kalau katalah macam partner kita kerja tak bagus, kalau kita marah-marah dia pun tak guna, betul tak? Kan? Kita tunjukkan bagaimana kerja yang bagus di depan dia. Tak payah cakap pun. Okey, tunjukkan dia macam mana cara kerja yang bagus. Sebagai contoh, kita datang sekolah tepat pada masanya awal. Katalah kelas 7.30 start, 7 kita dah ada. Kita tunjuk, dari situ pun dah cukup. Contoh macam kawan kita jenis lambat ke apa kan, kita tunjuk macam tu je. Tunjukkan dari segi teladan. Kemudian apa ni, how to ensure our patient stays same. Yang ni normal, dia macam ni, passionate ni dia macam kita punya iman, kita biasa dengar perkataan iman turun dan naik, betul tak? Passionate pun sama kan. Kadang-kadang kita kadang-kadang bila kita dalam kelas, passionate kita terganggu sebab ada 2-3 orang budak yang annoying dalam kelas. Jadi sebab tu kita cikgu ni jiwa kena besar. Jiwa kena besar weh. Kalau kena bully dengan budak ke relax kan. Kena perli dengan budak, it's okay what kan. Kita kena terbuka. Dan kita tahu kita tak perfect, dan bila pelajar tegur kita ataupun content knowledge yang kita sampaikan tak betul kan, dia komen, ada setengah budak komen dalam Facebook terus kan, relax babe, jangan marah kan. So take note and baiki kan. Selamba je ngaku je depan budak, jangan marah-marah, ngaku memang saya salah lah, ngaku je. Budak pun happy sebenarnya, tak payah nak cover-cover sangat. Contoh kan gitu. Okay. So passionate tu memanglah dia akan turun naik, dan of course lah kita kena jumpa kawan-kawan yang memang yang kawan-kawan sekerja untuk kita kembali tingkatkan tahap passionate tu lah Soalan ni macam klise, tapi apa pendapat Encik bagi situasi sekarang di mana ekonomi negara yang tidak berapa stabil, peluang pekerjaan terhad, perlu ke lepasan graduan memilih kejaya atau grab je kejaya yang ada sementara menunggu kejayaan stabil. Yes, betul. Ekonomi tengah down sekarang dan kita pun dapat maklumat banyak. Tahun 2021, 6 bulan pertama, ekonomi banyak down. In fact, dalam kerajaan pun, bila sektor pelancongan tak dapat berfungsi dengan baik, so dia melibatkan kerugian, kalau tak salah saya lebih kurang, itu lebih kurang 40 ke 30 bilion kerugian kepada pendapatan negara. Sebenarnya bila negara rugi pendapatan, sebenarnya dia lambat laun dia akan memberi impact besar kepada kakitangan kerajaan. Sebab kakitangan kerajaan pun terancam juga dalam tempoh yang agak jangka masa yang agak panjang. Sebab kerajaan terpaksa spend lebih kurang 6 ke 7 bilion sebulan untuk bayar gaji kakitangan kerajaan. Bukan sikit sebab kakitangan kerajaan ada 1.4 juta di Malaysia ni, dan kerajaan terpaksa spend 6 ke 7 bilion sebulan untuk bayar gaji. Bayangkan kalau pendapatan negara terjejas, terutama aspek pelancongan, aspek mungkin pertanian, aspek-aspek yang lain. Jadi dia memberi kesan. Dan of course sektor swasta memang akan terkesan betul. Sebab mereka adalah private sector yang kecil-kecil kan, memang akan terkesan. Jadi sekarang ni memang apa ni, kita kadang-kadang nak pilih-pilih sangat pun susah. Kita grab dulu apa yang ada. Dalam masa yang sama kita baikilah kelemahan-kelemahan yang mungkin kita ada untuk kita ni lah. InsyaAllah kalau ada rezeki dapat lah kan. Tapi apa yang ada depan mata kita cuba grab dulu. Okey, saya amat tertarik dengan perkongsian mengenai rezeki. Sebelum ni ramai yang sekadar berkongsi tips mengenai bagaimana untuk bangun solat subuh dan sebagainya. Soalan saya, bolehkan Encik Fahmi membuat perkongsian tips untuk kami tidak tidur balik lepas subuh? Saya ni cakap ni sebab saya pun selalu kan macam tu kan. Bukanlah nak kata saya ni bagus sangat. Serius, memang betul. Sebab, tapi akhirnya kita kena baiki kan. Sebab dia memberi kesan kalau kita dalam kelas sebenarnya air muka kita sebagai guru ni, budak-budak boleh tahu sebenarnya kita ni macam mana. Betul tak? Jadi kadang-kadang benda ni kita kena be honest pada diri kita. Cuba nak bangun pagi subuh ni sebenarnya perlukan satu mujahadah, pengorbanan. Bukan benda yang mudah tapi kita kena usahakan. Paling simple lah, kadang-kadang biasa dulu ustaz kita beritahu kan. Nak katalah kita nak bangun pukul 5.30 pagi. Set jam, set minda betul-betul sebelum tidur. Pastikan kita dah set minda kita nak bangun 5.30 pagi.
doa betul-betul supaya Allah kejut kita. Memang akan bangun. Cuma masalahnya kita tidur balik lepas tu. Betul tak? Bila tidur balik habis dia tak ada peluang kedua. No second chance. Dia pertama saja. Jadi saya cerita ni, pengalaman diri saya pun biasa juga tidur lepas subuh ni kan. Lepas tu dah tua-tua ni, anak-anak pun dah besar, malu lah sikit dengan anak-anak kan. Itu je kan. Masa mula-mula dulu main game gila-gila pun sama juga. Tanyalah adik-adik saya tu kan. Tapi sekarang dah insaf dah, taubat. Gitu dah. Okey. Apa ni? Habis dah soalan? Mak saya cakap tepuk bantal nanti malaikat tolong kejut. Itu saya tak tahulah. Itu pendapat siapa saya tak pasti. Tapi buatlah macam mana pun, asal bangun kan. Lepas tu saya sekarang ni, anak-anak muda sekarang ni termasuklah, saya tengok cikgu-cikgu kat sekolah pun, ramai yang ni, game addicted. Game addicted. Betul lah, setuju dengan saya. Saya tengok cikgu kat sekolah pun, yang tua pun sama, yang muda pun sama. Yang muda lagi lah. Kejap-kejap main game. Saya tengok apa benda korang buat ni. Kan? Rupanya tengah main game. Mujurlah saya tak terjebak. Rasa kalau saya terjebak tu saya rasa, tidak lah kan, janganlah macam tu. Kalau boleh saya tak nak lah. Cikgu kuat TikTok ni pun ada juga ni. Ada juga macam ni, berjoget lah, menyanyi lah kan, agak-agak lah kan, boleh lah buat. Tapi jangan sampai menjatuhkan image atau profession keguruan tu. Ini pakai lagu, pakai baju, logo sekolah, kan? Lepas tu TikTok, wah kan. Lepas tu semua orang tahu, malu lah kan. Dia menjatuhkan image. Kita kalau boleh jangan macam tu lah. Pada pendapat Encik, patutkah pergi interview SPA apa ni? Atau habis sambung belajar dulu? Patutkah pergi interview? Apa lah? Maksud tu SPA tu apa? SPA yang ni ke? Patutkah pergi interview atau habis sambung belajar dulu? SPA. Okay. Pergi je lah kan. Kalau ada peluang interview, pergi je. Saya ni pengalaman interview tak banyak, ada beberapa kali je. Sebab mungkin masa tu bila interview tu, masa tu hilang, mungkin nak jadi cikgu ni senang. Saya tak nak samakan situasi adik-adik dengan saya. Tak sama. Kalau sebelum ni, kita kadang-kadang pencapaian akademik biasa-biasa pun masih boleh jadi cikgu lagi. Tapi sekarang ni pencapaian akademik kalau tak dapat 3.5 tu payah juga nak dapat. Tapi dia macam tu lah, suasana dah berubah, situasi dah berubah. Jadi sekarang kerajaan ada banyak pilihan untuk pilih guru-guru yang betul-betul qualify untuk jadi guru. Kalau sebelum ni, yelah interview saya cuma berapa kali je pergi. Kalau mungkin saya pernah dengar ni student saya sampai 20 kali pergi interview, tak dapat-dapat. It's okay. Nak kata macam mana kan, at least dia dah berusaha. Cuma mungkin setiap kali interview yang dia pergi tu, dia dapatlah poin-poin apa yang dia kena baiki diri dia. Okay, apa lagi? Okay, adakah saya terlepas soalan? Tadi tu soalan yang terakhir. Tak ada, okay. Okay, setelah kita ke kesimpulan. Okay. So, berdasarkan apa yang Encik Fahmi bentangkan pada tadi, apa yang kami dapat ialah antara poin-poin utamanya ialah pengalaman dan cabaran kerjaya pendidikan, bagaimana untuk mengadaptasi dalam dunia kerjaya, aspek persediaan dunia kerjaya dan juga dream job versus day job. So apa yang saya dapat ialah kita ni dalam rezeki tu ada dekat mana-mana. So antara dream job ataupun day job ni kita payah untuk kita buat pilihan. So bila kita bekerja ni, contohnya bila kita bekerja, apa yang contoh kalau pekerjaan yang kita buat tu ialah hobi kita, memang kira amat beruntung lah, sebab bila benda tu, kerja yang kita buat tu hobi kita, automatically kita punya passion tu akan ada sekali. So macam tak perlu, macam kalau kita jadi cikgu kan, macam kita nak fikir apa yang kita nak buat anak-anak murid kita terhibur hari ni, apa yang kita nak buat tarik minat dia bila kita masuk kelas, apa yang kita nak buat anak murid kita akan pandang apa yang kita buat. So cabaran jadi cikgu ni banyak. Lagi satu, dalam nak berjaya ni, mindset kejayaan tu kena ada, matlamat, landasan, keberkatan, usaha, dan juga kita kena menanggung cabaran yang ada. Dan paling penting sekali bagi kita umat Islam ialah solat lah, sebab solat tu tiang agama kita. Macam tanpa solat runtuhlah kita punya agama tu. So dalam nak menguatkan sesebuah rumah tu,
tiang tu adalah foundation yang penting untuk kita membuat satu rumah yang gigih. So apa lagi yang saya menarik minat Encik Fahmi terangkan tadi, antaranya ialah tiga benda dalam tiga segi utama yang kita pilih untuk milik kita, antaranya kelayakan, peluang dan juga kita punya kemampuan. So berdasarkan apa yang Cik Fahmi terangkan tadi, kita orang dapat lebih exposure untuk memilih kejayaan akan datang, apa yang kelayakan yang kami ada, peluang kami dalam menjadi seorang guru dan juga kemampuan kami dalam membuat keputusan. Lagi satu apa yang saya dapat simpulkan, bila kita muda ni, duit kita tak ada tapi tenaga dan masa tu kita ada. So bila kita dah kerja, duit kita ada tapi masa dengan tenaga tu kita tak ada. And bila kita tua nanti, duit tu kita ada tapi masa dengan tenaga tu kita tak ada. So bila kita hidup ni, kita kena ambil setiap peluang yang kita ada, manfaatkan apa yang ada depan kita, kita buat dengan sebaik mungkin. Jadi di kesempatan ini saya mewakili majlis ingin mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada semua pihak, terutama sekali Encik Fahmi bin Sarangat yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala maklumat yang telah Encik Fahmi kongsikan pada hari ini dapat kita manfaatkan sama-sama pada masa akan datang. Sebelum saya mengakhiri majlis kita pada hari ini, izinkan saya memberi beberapa rangkap pantun bagi menutup kata pada hari ini. COVID-19 datang menyerang tanpa kelibat musuh melanda. Seluruh dunia sedang berperang ujian dahsyat umat manusia. Jalan terus terjumpa payah, tersalah arah, tidak mengikut tersalah arah. Coronavirus amat bahaya, badan kita duduk di rumah. Tiada sengketa, tiada marah, ramai teman gembira di hati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, lain masa kita bersua lagi. Berakhirlah pantun saya, maka baiklah majlis kita pada hari ini. Mari kita bersama membaca tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Okay, terima kasih semua. Seronok dapat jumpa. Terima kasih Cik Fahmi. Banyak Cik Fahmi atas perkongsian kepada kami. Ya Puan. Terima kasih banyak atas perkongsian. Ya Puan Izzati. Terima kasih banyak. Saya bagi UiTM sangat berbesar hatilah dengan kesediaan Cik Fahmi memenuhi jemputan pelajar-pelajar kami. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sama-sama Puan. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis pada hari ini, so boleh tak kalau kita semua buka kamera untuk kita screenshot gambar beramai-ramai? Oh, okay. Stop presenting boleh? Arif Hakimi. Okey, semua dah bersedia? Okay. Dah. Okey. Dah sedia dah. Okey. Tak sabar nak ambil gambar. Okey. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, freestyle. Okey, 1, 2, 3. Okey. Terima kasih Cik Fahmi kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan juga segala perkongsian yang amat bermanfaat bagi kami dari segi sudut seorang guru dan juga sebagai menjadi seorang umat Islam yang berjaya. Terima kasih. Okay, sama.
juga diingatkan para hadirin untuk mengisi post feedback yang telah disediakan link di chat box oleh Encik Nur Syaira. Terima kasih kerana join kami. Medium kata. Buat sikit. Okay, tahniah semua. Tahniah atas kerja keras semua ya. Alhamdulillah dah tamat. Tahniah Tuan pengarah program, semua editing. Oh sorry, I tak on. Okay, tahniah InsyaAllah see you in class. Take care and have a great weekend all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Salam. Thank you, madam. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you for thank you. Osman, thank you. madam. Thank you, Azim. Thank you, Syahrin. Terima kasih semua. Thank you. Terbaik. Thank you, Rafi. Thank you, Farah. Thank you, Diana. Nanti kita celebrate lah. Terbaik. Mantap Pak Abu, mantap. Thank you semua. Bila banyak. Thank you semua. I'm so excited. Agak punya group. Okay, besok kita join. Esok Grogon KKK mantap. Ceramah dia. Gon, buku apa Gon? Agak jawab ceramah dia.